Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Mohon maaf di atas kelewatan yang tidak disengajakan. Boleh kejap Ustazah. Dia secara tiba-tiba rasa. Ya, okey. Assalamualaikum. Ramai bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada beberapa jemaah yang saya kenal di situ. Alhamdulillah yang ramai memberikan salam kepada kita dan Alhamdulillah hari inilah pertama kali kita bersiaran secara live di Facebook dan tak silap saya mungkin ada juga di ruangan YouTube ya untuk jemaah Masjid Yusof Ishak bagi mengikuti pengajian kuliah-kuliah duha yang dianjurkan oleh Masjid Yusof Ishak. Jadi pada pagi ini ada di situ Kak Nur kita yang sentiasa setia bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som juga. Ni orang Masling ni ya. Assalamualaikum Ustazah dan semua selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini. Kak Aisyah juga. Mungkin ramai dah lama tunggu di depan Facebook tadi Mohon maaf sebab kami ada sedikit masalah teknikal di belakang tabir. Dan hari ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita Fathul Bari. Ini bagi jemaah yang baru ikuti kuliah kita akan membaca kitab ini di jilid yang ketiga, kitab wuduk. Jadi bagi mereka yang biasa ikuti kuliah kita ni, saya nak tanyalah kita berada di muka surat yang keberapa dan kita berada di bab yang keberapa. Silakan letak di ruangan komen untuk saya lihat. Betul tak kita bab kita dan muka surat kita? Okey, mungkin Kak Noh ataupun Kak Siti ke Kak Aisyah di situ. Letakkan di ruangan komen untuk bantu juga teman-teman jemaah kita yang lain. Okey, Kak Zah berikan jawapan di situ. Muka surat 49 bab 9 Ustazah. Ya ke Kak Zah? Betul ke? Oh, Kak Som pun juga. Bab 9 muka surat 49. Masya Allah. Ada lagi jawapan nak diberikan? Bab berapa? Muka surat berapa? Sekejap ya Ustazah ni minum air kejap. Oh Kak Som, Kak Noh. Okay, Kak Noh pun kata apa? Bab 9 muka surat 49. Betul ke? Kak Zah, Kak Som, Kak Noh. Memang ini Ustazah Okey, baik. Kita lihat dulu. Dia bagi tajuk. Dia bagi topik. Oh, Kak Ram ada dengan kita. Saya jarang nampak Kak Ram komen di sini. Bab 9 page 49. Okey Kak Ram. Kak Ram kalau dah komen ni saya takut sikit sebab dia garang. Kita ada. Azal gurau je lah Kak Ram ya. Minta maaf lah. Pagi-pagi kan orang kata hari Isnin yang biru. Tak adalah hari Isnin yang biru. Tapi saya pakai hijau untuk menghilangkan kebiruan pada hari Isnin. Okey, baik sekejap ya. Saya lihat. Slide dah buka ke belum? Bentar ya. Okey. Betul ke tidak tu? Harap-harapnya betul lah ya. Tara. Okey. Kita berada di muka surat. Tak nampak lah. Kecil sangat. Tak apa, tutup muka saya. Kita berada di bab 9. Masya Allah. Tabarakallah. Betul belaka semuanya yang ada di sini. Muka surat 49. Masya Allah. Tepat sekali. Maknanya jemaah muslimah kita memang ikuti kuliah ni. Dia orang fokus walaupun kuliah saya secara rakamannya, kebiasaannya untuk sesi-sesi kita yang selepas raya ni. Tetapi kerana semuanya konsisten, akhirnya tahu juga di mana kedudukan bab yang akan kita baca pada pagi ini. Saya harap ataupun saya rasalah ya perbincangan kita pada pagi ini tidak mengambil masa yang agak lama. Mudah-mudahan ya sebab saya pun kalau dah berbual kadang-kadang
drag juga kan. Mudah-mudahan drag tu bukan drag yang membosankan ya. Tapi pada pagi ini kita akan bincangkan satu lagi topik yang penting tentang antara perkara yang boleh kita lakukan ketika kita berwuduk sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun dalam topik ini kita bincangkan satu bab yang khusus berkaitan tentang adab kita masuk ke tandas. Sebab itu ya muslimah, bila kita lihat pada bab kita yang ke-9 ini, di muka surat 49 itu tadi, tajuk yang diberikan dalam kitab kita ialah bacaan ketika masuk ke tandas. Di situ kalau lihat ya, dia letak apa? Bacaan ketika masuk WC. WC dalam kitab kita WC. WC tu maksudnya tandas. Jadi sila ubah perkataannya bagi mereka yang mungkin tak berapa mahir ataupun berapa fasih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ni bila mereka sebut tentang tandas tu mereka gunakan perkataan WC. So WC tu maksudnya tandas. Okay? Kalau dalam bahasa Arab, indal khala'i. Jadi bab kita pada pagi ini dalam bahasa Arabnya babu ma yaqulu indal khala'i. Bab ketika masuk ke tandas. Baik, hadis kita pada pagi ini juga tidak panjang ya, agak ringkas di situ. Baik, hadis kita hadis 142, sila sama-sama muslimah untuk kita lihat muslimah ke muslimin ni kat sini ya? Dua-dua lah ya, muslim dan muslimah. Saya ni dah tertukar-tukar dah Ustazah ni kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sila lihat di muka surat 49 untuk perbincangan hadis kita yang ke-142 di situ. Okey, kita ada muka surat 142 di situ membincangkan tentang doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika baginda masuk ke tandas. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Adamu qala haddathana Syu'batu an Abdil Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anasan yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadisnya hingga di situ sahaja. Masuk kepada perenggan yang berikutnya, ya, di situ adalah sedikit penerangan tentang hadis yang baru kita baca berkaitan riwayat-riwayat lain yang saling menyokong ataupun riwayat-riwayat lain yang memiliki lafaz-lafaz yang berbeza untuk hadis yang kita baca ini. Jadi kalau kita baca bawah tu sedikitnya, taba'ahu ibnu Ar'arata an Syu'bah. Wa qala Gundarun an Syu'bata idza atal khala'a. Wa qala Musa an Hammadin idza dakhala. Wa qala Sa'id bin Zaid haddathana Abdul Aziz idza arada an yadkhula. Baik, untuk perenggan ini ya dijelaskan kepada kita dengan lafaz-lafaz yang berbeza yang terdapat untuk hadis yang sama. Namun sebelum itu kita baca terlebih dahulu maksud yang terkandung bagi hadis kita yang ke-142 ini. Okey. Baik. Jadi hadis ini jika kita lihat di situ telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Suhaib berkata, aku mendengar Anas berkata. Jadi hadis ini di kalangan perawi di kalangan sahabat ialah Anas. Okey, sami'tu Anasan yaqulu. Jadi Anas di sini adalah perawi di kalangan sahabat yang menceritakan apa yang berlaku dalam hadis ini. Jadi dia kata apa? Dia dengar, Anas dia dengar Nabi SAW mengucapkan dalam satu situasi, apakah situasinya? Ketika Nabi ingin masuk ke tandas.
Sebab itu, ya, dalam hadis kita ini disebutkan begini. Jika Nabi SAW masuk ke tandas, baginda berdoa. Apa doa yang baginda baca? Di situ, ya, saya letakkan dengan transliterasinya dalam bahasa Melayu, iaitu doa dalam bahasa Arabnya. Jadi untuk panduan kita semua, mungkin ada di kalangan kita yang kurang mahir membaca bahasa Arab, kurang fasih. Jadi Ustazah bantu untuk memudahkan pengamalan doa ini. Apa yang Nabi SAW baca ketika baginda ingin masuk ke tandas, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Hai, jangan main-main. Syaitan ni ada lelaki perempuan, ya. Okey, ini hadis ini membuktikan kepada kita bahawa syaitan ini dia ada jantina. Ada lelaki dan ada perempuan. Okey, so di situ Nabi SAW menyebutkanlah dengan jelas dalam hadis ini, Nabi berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan di kalangan lelaki dan perempuan. Maknanya jantina syaitan itu ada, lelaki dan perempuan. Jadi kalau kita lihat, ya, tadi yang Ustazah kata hadisnya hingga di situ saja. Bila masuk kepada perenggan yang berikutnya, di situ ialah penerangan tentang lafaz-lafaz lain yang terdapat, ya, untuk hadis ini. Sebab itu di bawah itu dijelaskan kepada kita dan hadis ini dikuatkan. Maknanya ada riwayat lain yang mana ia diriwayatkan oleh Ibn Ara'arah dari Syu'bah. Gundar, ia berkata dari Syu'bah, hadis ini ada penggunaan lafaz yang berbeza, iaitu jika mendatangi, idza atal khala'a. Sebab kalau kita rujuk kepada hadis kita ini, lafaz yang digunakan ialah idza dakhalal khala'a. Tetapi di sana ada lafaz lain idza ata. Nampak macam berbeza, tetapi sama sahaja. Penggunaan lafaz sahaja yang berbeza. Satu menggunakan dakhalal khala', yang lagi satu menggunakan lafaz idza ata. Okey, so jangan confuse lah di situ kalau mungkin kita buka dalam mana-mana kitab ataupun kita buka dalam mana-mana panduan yang diberikan kepada kita berkenaan dengan adab masuk tandas, kemudian kita baca hadisnya. Hadis ini dia guna perkataan ata. Hadis ini pula guna perkataan dakhala. Jadi mungkin kita rasa keliru ataupun mungkin kita ragu, adakah hadis ini sahih ataupun tidak? Okey, semua hadisnya yang menggunakan lafaz-lafaz yang berbeza ini tetap sahih. Sebab itu di bawah ini, ya, Imam Al-Bukhari dia datangkan dengan lafaz-lafaz yang lain untuk menunjukkan kepada kita bahawa di sana ada hadis yang menggunakan lafaz yang berbeza namun ingin menunjukkan kepada kita bahawa hadisnya adalah hadis yang boleh kita terima pakai. Jadi jangan diragui, jangan ada rasa keliru, yang ini guna perkataan dakhala, yang ini guna perkataan ata, ya. Kesemuanya okey. Boleh saja kita gunakan untuk kita amalkan sebagai panduan ketika kita ingin masuk ke tandas itu tadi. Jadi yang riwayat yang lain tadi kata apa? Idza ata. Kemudian kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat contohnya Musa an Hammad, disebutkan idza dakhala. Sama sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang menjadi perbincangan utama kita di sini. Kemudian kalau kita lihat di situ ada lagi satu riwayat daripada Sa'id. Okey, Sa'id bin Zaid berkata, telah menceritakan kami Abdullah Aziz. Dia guna perkataan apa di situ? Idza arada ayyadkhula. Jadi di depan tu lafaznya berbeza. Kan idza arada ayyadkhula. Tetapi adakah di situ kita kata satu perkara ataupun satu isu besar yang menyebabkan hadis ini perlu ditolak? Bukan begitu. Ia hanya sekadar ingin menunjukkan kepada kita di sana terdapat perbezaan-perbezaan lafaz yang digunakan oleh perawi. Namun boleh saja digunakan, tidak perlu ada sebarang kekeliruan ataupun keraguan di kalangan kita kalau kita jumpalah dalam mana-mana kitab yang lain. Okey, boleh? Rasanya tidak menjadi masalah di situ. Okay, untuk perenggan kita yang kedua tu tadi kan. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarah judul bab.
Syarah judul bab kita berada di muka surat yang ke-50. Baik, syarah judul bab kita di sini, bila kita sebut tentang syarah judul bab, ya jemaah, ia adalah satu perenggan ataupun satu subtopik yang membincangkan maksud yang terkandung pada topik itu. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dia ada satu metod. Metodnya apa? Iaitu kaedah ketika dia mensyarahkan hadis-hadis dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, kadang-kadang dia jelaskan kepada kita apakah maksud yang terkandung pada judul bab itu. Tadi apa judul bab kita? Babu ma yaqulu indal khala. Jadi itu judul bab. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia syarahkan. Ya, judul bab ini, dan sebab itu kalau kita lihat pada kitab kita, perkataan babu ma yaqulu indal khala dia jelaskan. Apa penjelasannya? Bab bacaan ketika masuk tandas. Ya, sekarang perkataan WC tu tukarlah ya. Okey, tukar kepada tandas lah. Jadi dia konsisten ya dalam kitab ini meletakkan WC lah. Biasa bahasa Indonesia ni dia kadang-kadang suka kepada ringkasan ya. Begitu keadaannya. Itu kita panggil dia punya cara lah. Bahasa, setiap bahasa ada keistimewaan yang tersendiri. Jadi kalau bila kita nak ubah pembacaan kitab ini kepada bahasa Melayunya, kita ikutlah kepada bahasa kita jadi lebih mudah faham. So, setiap kali bila kita jumpa perkataan WC, saya akan terus terjemahkan kepada tandas. Okay, so jangan kira kenapa saya sebut tandas. Sebab WC tu maksudnya adalah tandas. Okay, jadi bab bacaan ketika masuk tandas, iaitu ketika hendak kita masuk tandas maksudnya. Jadi bila setiap kali kita nak masuk ke tandas, apakah bacaan yang kita baca? Kita berpandukan kepada hadis ini. Iaitu ketika hendak masuk ke dalam tandas, jika memang tempat tersebut disediakan untuk membuang air. Buang air ni bukan buang air. Buang air ni masuk buang air bukan gitu. Maksudnya buang air di sinilah kita, maaf saya guna perkataan ni, saya bimbang kasar. Bila kita nak kencing, okay, ataupun apa-apalah perkara yang kita ingin lakukan untuk kita buang hajat kita. Buang hajat kita. Okey, sama ada buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi kita masuk ke tempat itu, tempat ini kita panggil ia sebagai tandas. Jadi bila kita masuk ke tempat tersebut dengan tujuan untuk buang hajat itu tadi, tidak kira sama ada buang air kecil ataupun buang air besar ataupun ada keperluan-keperluan yang lain lah. Ya, sekarang tempat buang hajat ini, kalau ikut kepada konteks kehidupan kita di Singapura, dalam rumah kita, kita gunakan ia untuk mandi, kan? Mungkin ada yang gunakan untuk perkara-perkara lain, sebagaimana yang ikut kepada kebiasaan kita lah, ikut kepada konteks kita. Jadi dalam keadaan sedemikian, bila setiap kali kita nak melangkahkan kaki kita masuk ke dalam tandas itu tadi, sunnahnya ialah untuk kita baca doa yang baru kita sebutkan tadi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi judul bab ini ingin beritahu kepada kita, setiap kali kan keadaan kita nak masuk ke tandas tersebut, kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Okey, saya harap jelas tentang syarah judul bab itu. Terus kita masuk kepada catatan penting yang ada di kitab kita. Catatan penting yang ada di kitab kita ini, ya, panjang sekali. Betul tak? Siapa setuju? Angkat tangan. Bolehlah raise your hand dekat ruangan komen tu. Siapa setuju boleh angkat tangan di situ. Ada catatan penting yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan begitu panjang sekali. Jika kita lihat di muka surat kita di situ kan, di kitab kita, kita ada perbincangannya dari muka surat 50 hingga 53. 50 hingga 53. Panjang sekali. So macam mana? Jemaah, nak baca semua ke? Nak baca satu-satu ke? Nak baca poin yang ada je dalam saya punya slide ni?
Macam mana? Nak baca semua? Ada komen? Oh, Liza angkat tangan ni sebab nak suruh baca semua ke macam mana, Liza? Takkan nak baca semua kan? Panjang tu. Boleh ke? Baca semua. Baca point aja Ustazah. Oh, dah ada yang bagi. Baca point aja Ustazah. Baca je lah. Alah, Liza suruh baca macam malas je. Baca lah. Baca je lah. Betul? Nak suruh baca? Tak ngantuk? Ustazah kalau baca nanti ngantuk tau. Betul? Nak suruh baca semua? Ada Kak Som kata, baca point je lah. Baca point. Ke kita nak baca semua? Baca semua sampai Zuhur Zab. Kak No, awak tak agak-agak Kak No? Sampai Zuhur. Kalau sampai Zuhur, saya tak boleh. Saya rasa admin di belakang tiba-tiba dia leave-kan saya dekat situ. Ini maknanya dah ni. Okey, kita ambil point yang ada pada Ustazah. Nanti kita catat. Kak Zaidah kata kat situ. Nadia kata apa? Summarize je Ustazah. Ya, summarize. Okey. Kak Johara kata apa? Baca point Ustazah. Ramai pula nak baca, suruh baca point ni. Ada kata terpulang lah Ustazah. Ni macam Kak Siti aja. Mana yang terbaik untuk Ustazah? Ya, mana terbaik untuk saya? Okeylah. Kita pilih mana yang terbaik untuk saya. Mana yang terbaik untuk saya? Kita baca point saja. Itu yang terbaik untuk saya. Saya pun tak nak lah ya baca panjang-panjang. Kalau kita kuliah di masjid, insyaAllah kita boleh baca panjang-panjang. Tapi kalau kita kuliah di online ni, dia terbaik kita baca point saja. Namun, nanti Ustazah baca sikit-sikit lah ya apa yang ada dalam kitab kita ini. So standby. Muka surat 50 hingga 53, nanti kita ada baca beberapa perenggan yang ada di situ. So jangan ditinggalkan terus kitabnya. Sebab tu buat apa kita ada kitab kan kalau Ustazah tak baca. Jadi kita akan baca sedikit. Apa-apa yang boleh kita relatekan, kaitkan ni dengan yang terdapat pada kitab kita di situ. Baik, kita lihat di sini ya jemaah. Ada satu catatan penting yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani untuk dia letakkan ataupun untuk dia explain kepada kita isu yang terdapat ya pada judul bab itu tadi. Sebab itu selepas syarah judul bab, dia terus masukkan catatan penting ini untuk bantu kita faham apakah isu yang kadang-kala dipertikaikan ataupun kadang-kala yang ditimbulkan di kalangan para ulama ketika mereka membaca kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Al-Bukhari. Tak masuk kitab Sahih Muslim pula. Kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi jemaah kata, Ustazah, kitab Sahih Al-Bukhari ni belum habis bincang. Dah nak masuk kitab Sahih Muslim ya. Bila dah tu? Itulah. Sampai saya kahwin tu. Sampai saya kahwin je. Amin lah ya, sampai saya kahwin tak habis lagi. Okey, baik, kita lihat di sini. Ada catatan penting di situ. Ialah berkaitan isu susunan bab dalam kitab wuduk. Sebab itu kalau kita lihat pada perenggan yang pertama, di situ Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan kepada kita, siapa yang tidak ada notanya di sini, nota nanti saya akan letakkan di channel Telegram saya ya. Kalau mereka yang ikuti channel Ustazah Dr. Sakinah 1, kebiasaannya setiap kali selepas kuliah saya akan letakkan di ruangan channel saya. Nanti boleh ambil lah. Cuma sekarang ni sila catat terlebih dahulu poin-poin pentingnya. Baik, kita lihat di sini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan kepada kita di sini berkenaan dengan isu yang berlaku pada susunan bab yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sebab tu dia kata pencantuman bab ini dan bab-bab setelahnya. Maksud bab ini ialah bab kita yang ke-9 ini. Jadi pencantuman bab ini, bab yang ke-9 ini dan bab-bab setelahnya. Bab yang akan kita baca, bab 10, bab 11, bab 12 hinggalah seterusnya. Sampai bab wuduk satu kali. Nanti kita setelah kita baca bab yang berkaitan masuk tandas ini, kita akan terus bincangkan bab-bab yang lain berkaitan dengan tandas juga. Jadi kita akan terus masuk kepada bab berwuduk satu kali. Kalau lihat ya jemaah pada
susunan bab yang ada, mungkin tak faham ya apa yang cuba saya jelaskan, boleh lihat kepada daftar isi di situ. Okey, bab yang ke-9, daftar isi tu masuk konten. Okey, bab yang ke-9 di sini, konten di situ kan, kita ada bab 9, bacaan ketika masuk tandas. Seterusnya sampailah ke satu topik iaitu bab wuduk. Mana tadi? Bab satu kali. Mana satu kali? Bab yang ke-22. Okey, bab yang ke-22 berwuduk satu kali. Di muka surat 119. Okey, so daripada bab 9 hingga bab yang ke-21, kita lihat dalam susunan bab itu, ia tidak ada kaitan dengan wuduk. Okay, nanti sekarang ni kita masuk bab 9 kan? Kita next week kita masuk, insyaAllah kita masuk bab 10, 11, hinggalah kepada bab yang ke-21, kita akan dapati perbincangannya tidak ada kaitan dengan wuduk. Jadi ini isu yang kebiasaannya diketengahkan di kalangan para ulama yang mensyarahkan kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Sebab tu di sini kita lihat kerana Al-Bukhari memulai bab-bab wuduk dengan menyebutkan kewajipan-kewajipan wuduk, syarat-syaratnya, keutamaan-keutamaannya, pembolehan meringankan berwuduk dan anjuran menyempurnakannya. Itu hadis yang dah kita bincangkan bukan sebelum ini. Kita bincangkan tentang kewajipan berwuduk, kemudian ada syarat-syarat wuduk. Sebelum kita masuk kepada hadis kita yang ke-9 ini, kita bincangkan semua berkaitan wuduk. Kemudian kita bincangkan disusul dengan bab membasuh wajah. Tidak ada pengaruh jika beliau rahimahullah iaitu Imam Al-Bukhari memulai silap baris, silap lain tu. Kemudian disusul dengan bab membasuh wajah, lalu bab memulai wuduk dengan basmalah. Minggu lepas, last week, kita bincangkan tentang membaca basmalah. Betul tak? Kenapa kita bincangkan tentang membaca basmalah? Kerana ketika kita nak memulai wuduk kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan. Mungkin ada di kalangan jemaah yang mungkin terlepas perbincangannya, sila rujuk kepada perbincangan ataupun pada rakaman kita, perbincangan minggu lepas. Kita bincangkan tentang membaca basmalah ketika berwuduk. Baik, padahal sebenarnya tidak ada pengaruh jika beliau rahimahullah memulai perbahasan dari bab membasuh wajah, sebab tempat basmalah yang sesungguhnya adalah pada bahagian awal wuduk. Meskipun demikian, penyebutan bab tentangnya di awal dan di akhir sama sahaja. Itu berkenaan dengan basmalah lah ya. Maknanya tak jadi masalah kalau sekiranya Imam Al-Bukhari ingin sebutkan tentang topik membaca bismillah ketika berwuduk itu di awal bab, di pertengahan ataupun di akhir bab. Tidak menjadi masalah. Dan akan tetapi sesudah itu penulis menyebutkan permasalahan adab masuk tandas. Cuma kemusykilannya sekarang ini, Imam Al-Bukhari dia susun hadis-hadis dalam kitab wuduk ini setelah dia sebut berkenaan hadis membaca bismillah ketika berwuduk, dia ikuti dengan adab masuk tandas. Setelah itu dia kata ia seterusnya diikuti dengan istinja. Istinja ni kalau dalam bahasa kita cebok lah. Okay, setelah kita buang hajat kita, buang air tadi kan, kita cebok, itu kita istinja. Kemudian setelah itu barulah dia kembali membahaskan hadis-hadis berkaitan wuduk. Jadi penyusunan hadis di dalam kitab Imam Al-Bukhari itu sedemikian untuk kitab wuduk kita ini yang kita pegang ataupun kita baca. Jadi di sini Imam Al-Kirmani ketika dia membahaskan kitab ini, dia kata apa? Al-Bukhari tidak terlalu memberikan perhatian pada susunan bab yang baik. Ini pada pendapat Imam Al-Kirmani.
Okey, Ustazah dah tak baca buku ya. Ustazah terus masuk kepada slide kita, lihat kepada poin saya yang di tengah itu, yang warna hijau, yang warna turquoise tu. Jadi Imam Al-Karmani ketika dia pegang kitab Imam Al-Bukhari dan ketika dia syarahkan kitab itu, dia kata apa? Untuk kitab wuduk ini, bagi dia Imam Al-Bukhari tidak terlalu memberikan perhatian pada susunan bab yang baik. Maknanya bagi dia bila kita susun, bila Imam Al-Bukhari dia susun bab dalam kitab wuduk ni, hadis mula-mula cerita tentang wuduk, kemudian tiba-tiba masuk pada bismillah, seterusnya masuk kepada bab masuk tandas pula, kemudian bab istinja, lepas itu baru dia masuk kembali kepada bab berwuduk. So nanti kita akan jumpa ya hadis-hadis yang begitu setelah kita bincangkan bab kita yang ke-9 ini. Jadi menurut Imam Al-Karmani, cara penyusunan hadis-hadis yang sedemikian menunjukkan bahawa Imam Al-Bukhari dia tak konsisten ataupun dia tidak menyusun bab itu secara baik. Namun di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyanggah ataupun dia rod balik, kan dia sebut balik tentang apa yang disebutkan oleh Imam Al-Karmani itu tadi. Dia kata apa? Bagi dia, sebelum Imam Al-Bukhari tidak ada penulis lain yang lebih baik dari Imam Al-Bukhari dalam penyusunan bab. Jadi Imam Al-Bukhari ketika dia susun bab ini, sebelum dia, bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia tidak temui ulama ya, sebaik Imam Al-Bukhari ketika menyusun hadis-hadis dan yang dimasukkan dalam bab-bab ini. Sebab itu ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa fiqh Imam Al-Bukhari, fiqh ni maksudnya kefahaman Imam Al-Bukhari tentang sesebuah hadis itu terletak pada judul bab. Jadi Imam Al-Bukhari ni kekuatan dia ketika dia memahami sesebuah hadis tersebut adalah terdapat pada judul bab, iaitu pada topik-topik yang dia susun. Sebab itu ya jemaah, bila kita lihat pada muka surat 52, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan, sebenarnya daripada muka surat 51 lah ya, dia jelaskan satu demi satu yang terdapat dalam kitab wuduk yang menjadi rujukan kita ini, bagaimana Imam Al-Bukhari menyusun satu demi satu bab ataupun subtopik yang terdapat dalam kitab wuduk. Dan dia kata ketika Imam Al-Bukhari memulakan satu topik berkaitan basmalah sebagaimana yang terdapat pada perbincangan kita minggu lepas, ya, Imam Al-Bukhari dia mulakan satu topik ataupun satu hadis berkaitan dengan membaca bismillah. Di situ menunjukkan kepada kita bahawa ia berkaitan dengan bab wuduk. Walaupun hadis yang kita bincangkan pada minggu lepas ialah berkaitan orang yang, suami isteri yang nak memulakan persetubuhan lah. Di kalangan suami isteri itu, mereka baca bismillah. Yang tidak, kalau kita baca sekali lalu, tidak ada berkaitan dengan wuduk sama sekali. Tetapi Imam Al-Bukhari muatkan dalam kitab wuduk untuk menunjukkan kepada kita, kalau suami isteri yang nak melakukan hubungan badan itu, mereka diperintahkan oleh Nabi ataupun disunnahkan untuk membaca bismillah itu, apatah lagi orang yang nak berwuduk. Lebih-lebih lagi dituntut untuk membaca bismillah. Itu yang kita fahami daripada perbincangan minggu lepas. Seterusnya pada bab kita yang ke-9 ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan, Imam Al-Bukhari didatangkan hadis berkaitan adab masuk tandas. Hadis ini, ia berkaitan adab masuk tandas ini, kenapa dimuatkan ketika kita membincangkan hadis-hadis berkaitan wuduk? Kerana kebiasaannya ketika kita mengambil wuduk itu, kita akan masuk ke tandas. Betul tak? Kita tak ambil wuduk di hall kita, dalam ruang tamu. Di ruang tamu tidak. Dapur, dalam bilik, ada ke? Tidak. Kita kebiasaannya ketika kita nak mengambil wuduk, kita akan masuk ke tandas. Ataupun mungkin ada ruangan yang
yang tersendiri yang telah ditetapkan. Namun kebiasaannya pengaliran air itu kan dia akan kena tempatnya kebiasaannya akan sama dengan tandas itu supaya pengaliran air itu dapat berjalan dengan baik. Lebih-lebih lagi lah kalau kita ikut konteks kita di Singapura ini. Bila kita nak ambil wuduk, kita akan cari toilet mana. Betul tak? Nak ambil wuduk kan, mana tandas Sebab kebiasaannya begitu. Tempat ambil wuduk, dia akan sama tempat dengan tandas. Jadi bagi kita tidak hairan mengapa Imam Al-Bukhari meletakkan satu topik yang berkaitan dengan adab-adab masuk tandas disatukan pada bab ataupun pada kitab wuduk. Jadi maksud di situ ada kesinambungan juga, ada keterkaitannya juga kan yang tak perlu untuk kita pertikaikan. Ini menurut kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lah ya, sebagaimana yang terdapat pada muka surat 52 hingga 53. Jadi itulah yang saya ringkaskan yang terdapat pada kitab kita. Sebagaimana yang terdapat pada poin-poin penting yang telah saya muatkan pada rujukan kita di skrin ini. Okey, saya harap fahamlah ya di situ. So tidak ada berlakunya kekeliruan, kemusykilan. Kenapa Imam Al-Bukhari dia masukkan hadis berkaitan masuk tandas, kemudian berkenaan istinja dalam kitab wuduk. Sedangkan bagi kita, mungkin bagi sebahagian dari kita tidak ada kena-mengena langsung tentang wuduk. Dan di situ ia telah dijawab oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam catatan pentingnya ini sebelum dia jelaskan syarah bagi hadis kita. Okey, kita terus masuk kepada syarah hadis kita. Harapnya jelas ya di situ. Kita masuk kepada perkataan kita yang pertama yang terdapat dalam kitab. Apa perkataannya? Yang terdapat di muka surat 53. Alhamdulillah, Kak Zah kata. Kenapa Kak Zah Alhamdulillah? Jelas ya, mudah-mudahan jelas ya Kak Zah di situ. Okay. Husna pun bagi love pada saya. Terima kasih Husna. Love balik. Baik, di sini ada syarah hadis. Kita lihat pada perkataan kita di muka surat 53 di situ. Perkataan pertama al-khubuthi. Tadi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di sini dia memilih perkataan yang pertama sekali untuk dia syarahkan ialah perkataan al-khubuthi. Boleh lihat di slide Ustazah di situ. Perkataan al-khubuthi maksudnya ialah gangguan syaitan lelaki. Tadi juga kita jelaskan wal khaba'ith. Wal khaba'ith maksudnya apa? Syaitan perempuan. Jadi ada dua gangguan di sini yang mewakili kedua-dua jantina. Yang mewakili kedua-dua jantina di situ, lelaki dan perempuan. Nabi SAW sebutkan gangguan daripada syaitan lelaki dan juga syaitan perempuan. Bagi saya boleh jugalah kalau nak letak jin lelaki dan jin perempuan. Boleh juga nak sebutkan semikian. Dan di sini ada sedikit pertikaian di kalangan para ulama nak baca perkataan al-khubuthi ini dengan mendammahkan ba atau dengan mensukunkan ba. Okey, dibaca dengan mendammahkan ba iaitu baris depan pada huruf ba. Al-khubuthi. Ustazah dah highlightkan dengan warna kuning ya pada perkataan pada huruf ba di situ. Al-khubuthi. Yang mana menurut pendapat Al-Khattabi, dalam kitab kita juga menyertakan pendapat beliau, tidak boleh dibaca selain itu. Kalau pegang kepada pendapat Al-Khattabi, dia kata apa? Perlu baca al-khubuthi. Tidak boleh baca dengan baris yang lain. Namun, kalau kita rujuk kepada riwayat-riwayat yang lain, ada juga ya para ulama hadis ataupun para perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dengan bacaan al-khubthi. Okey, al-khubthi iaitu
dibaca dengan sukun. Huruf ba dimatikan. Sebagaimana yang saya highlightkan pada poin kita yang keempat di situ. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Namun boleh dibaca dengan mensukunkan. Iaitu dengan matikan. Sukun tu maksudnya kita baca dengan baris mati pada huruf ba. Jadi bunyinya sebagaimana al-khubthi. Okey, al-khubthi. Dan di situ kalau kita rujuk pada muka surat 54, dijelaskan kepada kita bahawa kalau kita baca al-khubuthi maksudnya adalah gangguan daripada jin lelaki ataupun syaitan lelaki. Tetapi kalau kita baca dengan al-khubuthi, dia memberikan maksud yang berbeza. Al-khubuthi di situ kalau kita lihat ialah sesuatu yang dibenci. Maknanya hal-hal yang terkeji, perkara-perkara yang tidak baik. Itulah yang boleh saya ringkaskan daripada perbincangan yang terdapat di muka surat 54. Perkara-perkara yang dikeji, perkara-perkara yang tidak baik. So di situ ada perbezaan daripada sudut maksudnya. Sebab itu di sana kita dapati Imam At-Tirmizi ketika dia membahaskan hadis ini ataupun ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia muatkan kedua-dua lafaz dalam kitabnya. Kan a'udzu billahi minal khubuthi wal khabith dia kata atau al khubuthi wal khaba'ith. Jadi di situ bagi ustazah kedua-duanya bolehlah, namun yang masyhurnya pembacaan ataupun ungkapan doa yang lebih masyhur ialah al khubuthi dengan huruf ba-nya yang dibariskan dengan baris depan, dan wal khaba'ith. Itu lebih bagi saya lebih cantiklah riwayatnya sebab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun tanpa menafikan di sana ada pembacaan dengan lafaz al-khubuthi wal khabith. Jadi kalau kita baca al-khubuthi, belakangnya kita tak baca khaba'ith. Belakangnya kita baca wal khabith. Jadi itu beza. Kalau sesiapa yang nak baca al-khubuthi dengan perkataan yang tengahnya ataupun dengan huruf ba itu disukunkan, dimatikan, bila kita baca perkataan yang setelahnya kita tak baca khaba'ith. Kena ingat itu. Kita baca wal khabith sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Okey, jadi kalau kita baca doa ini a'udzubika minal khubuthi, baru kita baca wal khaba'ith. Tapi kalau kita baca a'udzubika minal khabith, minal khubuthi wal khabith, dia punya teman tu, dia punya belakang tu kan, kita ubah untuk memberikan maksud yang selari lah. Sebab kalau tadi saya kata kita guna perkataan al-khubuthi. Al-khubuthi maksudnya apa tadi? Yang dibenci, yang dicaci. Takkanlah tiba-tiba kita nak baca wal khaba'ith. Tiba-tiba je gangguan daripada jin perempuan. Jadi maksudnya tak selari. Dia tak cantik maksudnya. Okey, jadi kalau mereka yang faham bahasa Arab tu, dia tahulah sebab tu saya jelaskan begini. Jadi kalau kita nak baca dengan perkataan al-khubuthi dengan sesuatu yang dikeji, yang dibenci, kita baca wal khabith. Jadi maksudnya selari. Sebab maksud al-khabith di situ kalau kita lihatlah pada kitab kita, maksudnya adalah perkara-perkara yang disebut sebagai perbuatan maksiat, perbuatan tercela secara mutlak. Jadi kita minta lindung kepada Allah daripada sesuatu yang dibenci dan perbuatan yang maksiat. Sebab tu maksudnya selari. Okey? Khubuthi wal khabith. Jadi kalau kita baca al-khubuthi, gangguan daripada syaitan lelaki, wal khaba'ith, dan gangguan daripada syaitan perempuan. Maksudnya selari. Jadi ini kita panggil sebagai seni lah Muslimah daripada sudut lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis yang dibincangkan oleh para ulama. Okay, ulama jelaskan tentang seni lafaz yang ada pada hadis-hadis hingga pada perkataan gangguan jin perempuan, jin lelaki ni pun ada perbezaan-perbezaan sebutannya yang menyebabkan kita perlu mengambil perhatian pada lafaz yang kita gunakan. Jadi kalau kita guna dengan bacaan mati tadi, pastikan kita baca belakangnya khabith.
Tapi kalau kita baca sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab kita, al-khubuthi wal khaba'ith. Dia sedemikian. Namun yang paling penting di sini kita lihat pada poin kita yang berikutnya. Tadi tu sedikitlah yang saya berikan infonya berkenaan dengan bacaan. Tapi kalau tak baca, ini pun tak ada masalahnya. Okey je. Okay, tak payah pening-pening lah ya. Nanti fikir nak baca hubusi ke khubusi kan. Okey. So tak payah pening-pening. Baca je sebagaimana yang terdapat dalam hadis kita. Okey. Baik. Seterusnya. Nabi SAW, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita tujuan Nabi SAW membaca doa ini. Okay, apa tujuannya? Rasulullah SAW membaca doa ini sebagai satu bentuk perlindungan kepada Allah, yang Nabi pohon kepada Allah sebagai satu wujud ubudiyah. Maksud ubudiyah ialah penghambaan diri kepada Allah. Dan baginda membaca doa ini dengan menguatkan bacaannya untuk tujuan pengajaran. Tadi kan kita baca hadisnya Sami' tu Anasan. Anas kan telah mendengar. Sami'tu Anasan, aku telah mendengar Anas berkata. Jadi bila Anas ceritakan tentang riwayat ini ataupun tentang sabda Nabi ini, bermakna kita faham Nabi baca dengan kuat. Dan kebiasaannya kita tahu, kita ni kalau apa-apa berkaitan dengan nama Allah ni, kita tak baca kuat lah ketika kita nak masuk ke tandas ataupun kita dalam tandas. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata, ketika Nabi baca kuat, ya, untuk doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang menyebabkan Anas radhiyallahu an itu dengar apa yang Nabi baca. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebutkan tujuan Nabi baca dengan suara yang kuat ialah bagi memberikan pengajaran. Untuk ajar, bila nak masuk tandas, baca doa yang begini dengan kuat. Maksudnya bukanlah kita sendiri nak baca tu baca dengan kuat, tidak. Tapi Nabi baca dengan kuat ialah untuk memberitahu kepada para sahabat ini doanya ketika kita nak baca. Ketika kita nak masuk tandas. Apa terbalik ayat. Ketika kita nak masuk tandas. Okey, doa yang perlu kita baca ketika kita nak masuk tandas itu tadi. Sorry ya. Kenapa? Terbalik ayat saya. Okey, ketika kita nak masuk tandas tadi, Nabi baca dengan doa tu tadi kan, dengan kuat, ialah untuk memberikan pengajaran, untuk beritahu, untuk maklumkan kepada para sahabat, ini doa masuk tandas, begitu. Jadi kalau kita sendiri yang nak masuk tandas, tak perlulah kita baca dengan kuat. Cukuplah sekadar kita saja yang mendengar, maksudnya dilafazkan ataupun tidak, itu terpulang pada diri masing-masing. Okey, jadi di sini ada riwayat lain yang mana menunjukkan ketika Nabi SAW masuk tandas itu, sebelum Nabi baca doa ini, Nabi mulakan ia dengan Bismillah. Itu dengan basmalah. Jadi ini kita panggil sebagai kaitan antara bab kita yang ke-8 dan bab kita yang ke-9. Iaitu memulakan aktiviti, memulakan apa-apa perkara yang ingin kita lakukan dengan Bismillah. Jadi sebab itu hadis ini dimuatkan dalam bab yang ke-9 untuk menunjukkan ada kaitan antara bab 9 dan bab 8 yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Sebab bab 8 kita bincangkan tentang memulakan sesuatu pekerjaan dengan Bismillah. Bila kita rujuk penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini, dia kata apa? Ada riwayat yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ketika nak masuk ke tandas itu, Nabi memulakan dengan Bismillah. Apa riwayatnya? Sila muslimah. Lihat pada muka surat 54 ya, di situ. Nabi kata dengan lafaz, iaitu riwayat Al-Umari. Hadis ini dari jalur Abdul Aziz bin Al-Mukhtar dari Abdul Aziz bin Suhaib dalam bentuk kata perintah dan lafaznya, Iza dakhaltumul khala'a faqulu. Dalam hadis ini Nabi pesan kepada kita, jika salah seorang di kalangan kalian nak masuk ke tandas, faqulu. Ini bentuk perintah. Maka hendaklah kalian membaca. Apa yang Nabi perintahkan? Bismillah. Nampak ya hadisnya? Nabi kata, bacalah
bacalah, faqulu, hendaklah kalian membaca. Apa dia? Bismillah. Bacalah bismillah. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Dia guna perkataan al-khubuthi. Okey. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Jadi disebutkan bahawa sanad hadis ini adalah sahih, okay, sesuai dengan syarat Muslim. Bahkan di dalamnya terdapat tambahan ucapan basmalah, iaitu ucapan bismillah. Jadi kita boleh praktikkan juga ya, sebelum kita masuk tandas itu, sebelum kita baca doa tadi kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita mulakan doa itu dengan bismillah. Bagi Ustazah itu cantik jugalah ya, lebih baik. Sebab apa? Ada hadis yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan bahawa Nabi SAW beritahu kepada kita. Okay, dalam hadis yang lain mungkin boleh dicatat ya di kalangan yang mengikuti, oleh jemaah yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini, sebab hadisnya tidak ada dalam kitab. Saya berikan ia sebagai penambahan untuk kita lebih faham. Kenapa kita nak masuk tandas kita baca bismillah? Sedangkan kita ada satu doa tadi kan yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan riwayat lain sebagaimana riwayat Al-Umari itu tadi, dia meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz yang dimulai bismillah di awalnya. Dan di sana ada sebuah hadis yang lain. Nabi SAW ajarkan kepada kita masuk tandas baca bismillah. Dan Nabi SAW jelaskan kepada kita sebab kenapa kita masuk tandas baca bismillah. Okey, Nabi SAW kata apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi riwayatkan hadis ini dan hadisnya sanadnya adalah sahih. Imam At-Tirmizi dalam hadis ini dia sebutkan Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah. Faham hadisnya? Boleh faham maksudnya? Saya harap faham ya. Sekejap macam melorot pula tudung. Okey, boleh faham maksud hadis tadi? Kita lihat di sini. Dalam hadis ini, Nabi SAW beritahu kepada kita, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam. Penghadang. Satru tu maksudnya penghalang ataupun penghadang. Okey, yang menutup mata jin daripada melihat aurat manusia. Kita masuk tandas, kebiasaannya aurat kita terbuka. Dan kita tahu tandas ni kebiasaannya juga adalah tempat jin duduk, syaitan duduk. Kerana ia tempat yang sinonim dengan benda yang kotor lah ya. Okey, walaupun kita kata Ustazah, toilet saya macam 5-star hotel Ustazah, bersih, kering, wangi toilet saya, betul. Saya tak nafikan. Ya, yang menyebabkan kita kata takkanlah tempat-tempat bersih, wangi toilet saya ni kan jin nak duduk ya, okey. Kita kata begitulah. Tapi yang kita faham bila kita masuk tandas, biasanya kita akan buang benda-benda yang kotor. Walaupun toilet kita wangi macam mana sekalipun. Okey? Jadi di sini, Nabi SAW jelaskan kepada kita. Nabi kata apa tadi? Dalam tandas ini, kita masuk, aurat kita terbuka. Dan di situ, ada mata yang melihat. A'yunil jin. Satru ma baina a'yunil jin. Iaitu mata jin dan syaitan. Dan Nabi SAW kata, ada yang boleh menutup mata jin itu, mata syaitan ini daripada melihat aurat kita ni, hamba Allah ni, manusia di kalangan manusia. Dan Nabi ajar dalam hadis ini, hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi ya, sekali lagi saya sebutkan sebab tidak ada dalam kitab kita, sanad hadisnya adalah sahih. Nabi kata apa?
Sebab itu idza dakhala ahaduhumul khala, sebab itu jika salah seorang di kalangan kalian ingin masuk ke tandas, ayyaqula bismillah. Bacalah bismillah bila masuk tandas. Kita bila kita masuk ke tandas, baca bismillah, ucapan bismillah kita ini ia akan menjadi penghalang daripada jin dan syaitan untuk dia lihat aurat kita ni ketika kita berada dalam tandas. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu tidak salah lah bila ada riwayat yang menyebutkan doa tadi kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu daripada gangguan jin lelaki dan jin perempuan. Lafaz doa itu dimulai dengan bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kerana pada lafaz bismillah itu terdapat riwayat yang lain untuk menguatkan kepada kita, ia adalah anjuran Nabi SAW kepada umat baginda setiap kali nak masuk ke tandas baca bismillah, kerana bacaan bismillah kita ia mampu menjadi penghadang ataupun mampu menutup mata jin dan syaitan dari melihat aurat kita ini manusia. Okay, saya harap jelas perbincangan itu supaya tidak menimbulkan kekeliruan jugalah kan, sebab nanti ada kata kenapa yang ni ada bismillah, yang ni tidak ada bismillah, kerana ada hadis yang lain yang boleh kita jadikan ia sebagai sokongan untuk menguatkan tentang kesahihan hadis baca yang meminta perlindungan tadi kan, yang dimulai dengan bismillah itu tadi. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada perbincangan yang berikutnya. Ustazah dah nak tutup dah perbincangan ni. Ustazah nak tutup dah perbincangan ni. Walaupun Ustazah tahu dalam kitab kita ni dia ada lagi kan di situ, muka surat 55. Okey, baik. Muka surat 55 ada perkataan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi perkataan di situ. Tak apalah tinggalkan sahaja. Sebab ia bincangkan tentang nama-nama perawi, nama penuh perawi kan, apa yang mereka lafazkan dan sebagainya. Jadi itu tidak complicated sangat lah bagi saya. So boleh tinggalkan perbincangan itu, terus masuk kepada muka surat 56. Kita lihat kepada apakah yang ingin difokuskan dalam hadis ini. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan kepada kita tentang fokus perbincangan. Ada 2 perkara yang menjadi fokus perbincangan untuk hadis yang terkandung dalam bab kita yang ke-9. Okey, kita lihat satu persatu terlebih dahulu dan kita lihat kepada yang pertama di sini. Pertama, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sekejap ya. Ustazah letak tengah sikit Ustazah di sini. Jadi dia cantik kedudukannya di tengah-tengah. Kita jalankannya di situ. Baik, kita lihat fokus perbincangan kita yang pertama. Timbul persoalan ketika kita baca hadis ini. Apa persoalannya? Kalau lihat di muka surat kita yang ke-56 di situ. Pertama, apakah doa ini berkaitan khusus dengan tempat yang disediakan untuk buang hajat? Adakah ia berkaitan khusus untuk tempat buang hajat? Kerana kenapa isu ini timbul ataupun kenapa persoalan ini ditimbulkan? Kerana sebabnya begini, tempat seperti ini didatangi oleh syaitan-syaitan seperti yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam yang tercantum dalam As-Sunan. Sebagaimana hadis yang baru tadi Ustazah sebutkan juga. Ataukah ia mencakup semua tempat, termasuk andai kata seseorang dia buang hajat dalam satu bekas di samping rumahnya misalnya. Mungkin ada orang rumah dia tidak ada tandas. Dan dia perlu keluar daripada rumah dia dan dia ada bekas dia sendiri yang dia keluar, dia buang air, dia buang air di tepi rumah dia. Mungkin dulu orang kampung begitu kan, dia keluar daripada rumah ataupun buang air di tempat-tempat semak dan sebagainya lah. Dulu, sekarang mungkin ada tetapi kita jarang menemui keadaan-keadaan yang sedemikian. Jadi persoalannya, kalau sekiranya kita tak ada tandas,
Mungkin kita masuk hutan. Nampak ya situasinya? Saya senanglah bagi situasi begitu. Mungkin kita masuk hutan. Kemudian kita ni nak terbuang air kecil. Dan memang tak ada tandas. Kita perlu masuk ke tempat yang semak atau jauh daripada orang ramai untuk kita buang hajat kita. Adakah perlu untuk kita baca doa ini? Ini persoalan yang ditimbulkan lah ya. Bagaimana? Adakah memang doa ini khusus untuk kita masuk ke sebuah tempat yang memang namanya tandas? Ataupun kalau sekiranya kita ni tak ada tandas dan kita nak buang hajat kita di tempat yang tidak ada tandas tetapi maknanya jauh lah, bukan buang hajat sembarangan ya. Okay. Jangan tiba-tiba terpirut. Tiba-tiba terpirut kan. Maksudnya kita pergi ke satu tempat yang tak ada tandas dan kita terpaksa buang di situ. Yang kita pergi ke tempat semak contohnya. Bagaimana? Adakah kita masih perlu untuk baca doa ini? Baik, di sini jelaskan kepada kita, pendapat yang paling tepat adalah pendapat kedua. Yakni selama ia belum memulai buang hajatnya. Iaitu kalau kita maksud pada pendapat kedua ini ialah mana-mana tempat yang kita nak buang hajat itu tadi. Tidak semestinya pada tempat yang namanya toilet. WC. Kalau ikut pada bab kita lah kan, tak semestinya pada tempat yang namanya tandas. Contoh tadi kan kita masuk hutan, kita perlu buang hajat ya. Jadi adakah kita nak baca? So dia kata sebelum kita mulakan lah, sebelum kita buang hajat itu, terbaik ialah kita baca doa ini. Jadi pendapat yang kedua lah kita pegang. Maksudnya kalau sekiranya tidak ada tandas yang memerlukan kita untuk buang air di tempat yang tidak ada tandas itu tadi, yang menyebabkan kita perlu cari semak samun ke ataupun tempat yang lebih jauh daripada orang ramai, daripada diperlihat atau daripada pandangan orang ramai, sebelum kita buang hajat itu, kita baca doa ini walaupun tidak ada tandas. Boleh? Saya harap faham ya untuk yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua sebagai perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini. Bila sebenarnya kita perlu baca doa ini? Kalau lihat pada muka surat 56, yang kedua, kapankah ia membaca doa tersebut? Dia sebutkan soalan di situ. Bilakah kita boleh membaca doa ini? Bila kita nak baca doa ini? Orang yang tidak suka zikrullah dalam kondisi seperti itu, maksudnya ada pendapat yang mana di kalangan para ulama yang mereka tidak berapa cenderung ketika nak membaca zikir dalam keadaan nak masuk tempat yang kotor ataupun dalam keadaan buang hajat itu tadi ya, mereka memberikan penjelasan berkenaan dengan situasi ini. Bila masa yang terbaik untuk kita baca doa ini? Okey, kita lihat ya kepada penjelasan di situ, hendaklah dia membaca doa itu sesaat sebelum memasukinya. Maknanya sebelum kita masuk ke tandas, kita baca doa ini. Bukan kita dah masuk tandas baru kita baca. Bukan dah masuk tandas, tapi sebelum kita masuk tandas. Okey, jelas ya? Okey, pertama. Adapun di tempat lain, dia membacanya ketika memulai buang hajat. Misalnya ketika dia menyingsingkan lengan baju untuk buang hajat. Tadi kita discuss, kita bincang, ada orang dia tak ada tandas. Ataupun ada situasi yang mana kita tidak ada tandas. Jadi bagaimana? So keadaannya ialah, kalau tadi yang ada tandas sebelum dia masuk. So kalau untuk orang yang tidak ada tandas di sini, kita kata sebelum dia mulakan buang hajat. Boleh? Okey, sebelum dia mulakan buang hajatnya. Dan ini merupakan mazhab jumhur ulama. Jadi majoriti ulama mereka berpegang dengan pendapat itu tadi. Mereka menjelaskan berkaitan dengan orang yang lupa membaca doa ini, iaitu dia cukup membacanya dalam hati tanpa perlu mengucapkan secara lisan. Dan bagi yang membolehkannya secara mutlak seperti yang dinukil dari Imam Malik, maka dia tidak perlu perincian seperti ini. Okey. So untuk yang kedua ini, bila membaca doanya, pertama, saya simpulkan begini ya jemaah. Pertama, bila kita nak baca doa masuk tandas tadi, kalau kita ada tandas, kalau kita maknanya memanglah ada tempat untuk buang air itu yang namanya tandas, kita baca sebelum kaki kita melangkah masuk ke tandas. Sebelum masuk, bismillah,
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk. Tetapi kalau tidak ada tandas. Kalau tidak ada tandas. Mungkin sesat dalam hutan ke apa kan. So macam mana keadaannya? Nak baca ke tidak doa ini? Tetap perlu dibaca. Tetapi keadaannya bila? Sebelum kita buang hajat tadi. Sebelum kita buang hajat. Namun bagaimana keadaannya kalau kita terlupa baca? Tidak kira sama ada situasi yang kita ada tandas ataupun kita tidak ada tandas. Menurut kepada pendapat para ulama, kita baca dalam hati sahaja. Kalau terlupalah, tak perlu untuk kita baca dengan kuat. Namun kalau menurut kepada pendapat Imam Malik, tak ada masalah. Nak baca kuat pun boleh saja. Bacalah dengan kuat. So ini adalah semua pendapat yang kita simpulkan sebagai pendapat majoriti para ulama berkaitan dengan fokus perbincangan ini. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah selesai kita untuk hadis kita di bab yang ke-9 ini. Mudah-mudahan ya sedikit sebanyak kita mendapat pencerahan bagaimana untuk kita beramal dengan hadis yang menjadi topik perbincangan kita. Bagaimana? Ada soalan di kalangan jemaah? Jelas ke tidak? Jelas Ustazah. Ya, terima kasih Kak Zah. Jelas Ustazah, terima kasih Kak Zah. Apa yang nak dimohon share tu Kak Animah? Alhamdulillah jelas ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ifa di situ, terima kasih banyak-banyak Ustazah Sakinah, jelas ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya rasa jelas saya. Tidak ada perkara yang sukar untuk difahami. Semuanya okey. Kalau ada kitab pun insya-Allah okey di situ. Baik. Alhamdulillah jelas. Terima kasih Ustazah, sama-sama Kak Noh. Suzy, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okey, baik. Alhamdulillah. Jika tidak ada sebarang persoalan, terima kasih saya ucapkan di atas perhatiannya kepada semua jemaah yang mengikuti kuliah ini daripada awal tadi hinggalah ke akhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini, ya, dan hinggalah insya-Allah bermula daripada pagi ini insya-Allah hinggalah seterusnya selama mana masjid belum dibuka, kita akan teruskan pengajian menerusi wadah online ini secara Facebook Live ataupun YouTube lah jika sekiranya mereka yang mengikuti menerusi ruangan YouTube. Jadi siap sedia setiap pagi bersama dengan saya secara langsung bersama dengan kitab masing-masing. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan di tempat yang sama, di ruangan yang sama. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum.